ikan paus, kan nun kan. Ketika dalam perut ikan paus duduk seorang diri, tak ada orang pun tahu dia duduk dalam tu. Dia dalam keadaan tak ada makanan dia. Kalau ikut logik akal duduk dalam perut, ada riwayat kata 40 hari, 4 bulan dan sebagainya. Maknanya lamalah kalau kita 4 jam pun tak tahulah jadi apa kan. Jadi duduk dalam perut tu dalam keadaan tenang. Dia berzikir pada Allah pula. Apa zikir Nabi Yunus AS yang sampai hari ni kita amalkan? Contohnya apa dia? Zikir dia. Apa dia? Antaranya ialah dengar suara. Apa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Maknanya Nabi Yunus dalam perut ikan pun dia masih berasa tenang, merasa aman. Kerana apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam yang lain pula kita tengok Siti Hajar alaihissalam misalnya, isteri Nabi Ibrahim yang ditinggalkan di padang pasir yang kering, yang kontang, dalam keadaan panas, dalam keadaan tak ada makanan. Dia ditinggalkan dengan anak dia. Siapa anak dia? Nabi Ismail alaihissalam yang masih bayi kecil lagi. Maka Siti Hajar ni dia rasa tenang, rasa aman. Kenapa? Dia tahu ini adalah perintah Allah. Dia beriman kepada Allah. Dia yakin Allah pasti akan jaga dia. Inilah konsep orang beriman. Bila dia beriman, betul-betul beriman, niscaya dia akan rasa tenang, rasa aman kerana dia tahu Allah lindung dia. Dalam ayat ini, amintum, Allah kata, patutkah kamu berasa aman? Kan? Man apa? Man tu ialah siapa? Kan? Kepada siapa? Fis sama. Fis sama tu ialah yang berada di langit ataupun pusat pemerintahan di langit, ataupun Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit. Itu kalau ikut terjemahan tadi, ya. Patutkah kamu berasa aman kepada Tuhan yang pusat pemerintahannya di langit, ataupun yang dari segi ayat tu fis sama. Di sini kalau kita tengok konteks ayat ni, dia kalau orang belajar bahasa Arab, dia tak boleh terjemahkan terus perkataan tu terus dia kata di langit. Misalnya kan as-sama tu. As-sama ni makna dia boleh berubah ikut pada konteks ayat. Misalan, ya. Kalau kita tengok satu ayat, wa anzala minas samaa'i ma'. Maksudnya dia telah turunkan dari langit itu air. Kalau kita faham maksud dia, yakni Allah lah telah turunkan dari langit itu air. Wa anzala minas sama', daripada langit. Apa dia? Ma', air. Kalau kita faham air tu daripada langit ke daripada apa? Daripada air langit ke apa? Dia tentulah daripada awan. Yakni langit mana boleh turunkan air? Yakni awan. Maksud terjemahan kat sini ialah as-sama itu ialah awan. Dia di antara langit dan bumi. Maknanya terjemahan itu ialah berdasarkan pada konteks ayat tu. Maka kalau kita balik kepada ayat yang kata amintum man fis sama', kita lebih kepada yang di atas, yang tertinggi. Maknanya bukanlah kita mengatakan di langit, Allah bukan di langit. Maksudnya begitulah. Tapi kita terjemahkan dalam maksud ialah Allah itu di atas, yang tertinggi. Bagaimana? Itu adalah zatnya. Cukup sekadar itulah. Maknanya kita faham yang tertinggi. Tentulah kedudukan Allah itu tertinggi. Kemudian masuk pada konteks ayat balik. Ayyahsifa bikumul ard, yang mana menunggang balikkan bumi, menimbus kamu, katanya. Maknanya menunggang balik tu, yasifa, menunggang ataupun menimbus kamu, kan, ke dalam bumi. Bergegarlah bumi. Bergegar bumi itu, fa iza hiya tamur. Bergegar bumi itu dengan serta-merta melenyapkan bawahnya. Maknanya kat sini ialah, kalau kita faham konteks ayat tu, patutkah seseorang berasa aman, tidak takut kepada Tuhan yang berada di tempat ni yang tertinggi, yang boleh menunggang balikkan bumi yang kita rasa tenang sekarang ni, yang kita duduk dalam ni, serta-merta. Maknanya kuasa Allah Ta'ala ni luas. Bumi yang kita rasa tenang ini, yang kita rasa aman duduk dalamnya ini, Allah boleh terbalikkan bila-bila masa saja. Ayat ni ditujukan pada siapa? Kalau kita faham, ayat ini ditujukan pada patutkah kamu berasa aman. Amintum man fis sama', ini ditujukan kepada orang-orang yang kufur pada Allah. Kufur pada Allah ni bagaimana? Melakukan dosa besar.
Kalau kita faham dosa besar ini, dia ada dua makna. Ya. Dua maksud ulama kata dosa besar ini dia ada dua. Satu az-zahirah, yang zahir. Satu dosa besar al-batin, yang batin. Kalau kita faham dosa besar yang zahir, apa dia? Tentulah bunuh, rasuah, zina, minum arak dan sebagainya. Yang batin apa dia? Contohnya dosa besar yang batin apa dia? Apa dia agak? Dosa besar yang batin. Syirik. Syirik tidak. Syirik tu masih zahir kerana kita boleh nampak orang sembah berhala. Orang percaya kepada tilik nasib, maka ni syirik juga kan? Maka kalau kita tengok batin tu, dosa besar yang batin tu ialah orang yang dia sendiri tak tahu yang itu adalah dosa. Maksudnya begitu. Sampai tahap dia sendiri tak tahu. Itulah batin. Makna benda yang tak nampak. Sampai kita sendiri kadang-kadang yang buat dosa tu pun tak tahu yang itu ada dosa. Misalnya orang yang dedahkan aurat. Dedahkan aurat tu satu dosa. Tapi dia rasa tenang dengan dedah aurat tu. 10 tahun dedah aurat. Ataupun orang yang dia tak solat. Kemudian dia rasa tenang. Aku tak solat pun relax je. Aku tak ikut perintah Allah pun aku relax je. Boleh hidup lagi kan? Maka orang begini sebenarnya dia melakukan dua dosa besar. Yang pertama, solat tadilah. Dia tinggal solat, maka dosa besar baginya. Yang kedua, dia berasa tenang dengan meninggalkan dosa tadi. Allahu Akbar. Inilah yang batin. Yang banyak orang kadang-kadang terkeliru ataupun dia tak perasan. Maka dualah. Allah sentuh dalam ayat ini ialah orang yang dia rasa aman sedangkan dia melakukan maksiat. Orang yang masih rasa tenang boleh rasa macam enjoy lagi lah. Sedangkan dia masih lagi buat kemurkaan Allah Ta'ala. Maka orang begini maknanya orang yang paling jahat sekali. Dah buat jahat, contohnya kita tertinggal solat subuh. Kalau kita bangun, astaghfirullahalazim, kita rasa macam menyesal sangat. Maka orang ni tertinggal solat subuh dan dia rasa insaf, dia rasa sedih. Maka masih ada iman dalam hati dia. Dia rasa tak tenang. Kan? Sebab tertinggal subuh tadi. Bila dia bangun, dia solat subuh, dia qada dan sebagainya, baru dia rasa tenang. Ini dalam kes yang lain. Tapi bagi orang yang tak bangun subuh, pukul 8 pagi bangun, relax aja buka handphone, tak ada masalah pun kan. Inilah manusia yang melakukan dua dosa besar. Yang pertama, tinggal solat. Yang pernah satu pengalaman saya menguruskan jenazah di Palu. Tsunami di Palu tahun 2000 berapa dah? 2018. Ketika mana Sulawesi Tengah, kita tahu Palu digoncangkan. Peristiwa yang dahsyat ni, bencana alam di Palu ni, dia ada 3 bencana alam. Yang pertama, tsunami. Tsunami tu air ombak itulah yang terbang yang satu kuasa ataupun ada satu kekuatan di bumi ni menolak balik bumi yang tenggelam tadi sehingga melingkupkan segala apa yang di atasnya. Allahu Akbar. Ini yang disaksikan oleh saya sendiri ketika menguruskan jenazah di Palu ketika mana bencana tsunami tahun 2018. Maka melihat keadaan begitu, kita tengok bahawa sebelum daripada kejadian itu, penduduk-penduduk di daerah Sulawesi Tengah itu dia tenang. Dia enjoy. Dia ada pesta air dia di laut dan sebagainya. Namun
bila Allah datangkan ancaman dia, yakni dengan menunggang balikkan bumi ini, menimbus bergegar bumi ini, sepatutnya kita berfikir, patutkah kita yang tidak alami kejadian itu masih berasa aman, masih berasa tenang dengan keadaan yang kita alami sekarang ni? Ini bahaya. Ada orang dia rasa macam dia muda lagi. Peliklah, aku muda lagi kan. Aku ni sihat lagi. Dia boleh rasa tenang lagi, sedangkan dia tahu ancaman Allah tu tetap ada pada dia. Kematian tu boleh berlaku pada dia bila-bila masa sahaja. Maka bila dia rasa aman, bila dia rasa aman dengan maksiat yang dilakukan, tak mengikut apa yang Allah suruh, maka inilah orang yang paling berdosa besar. Orang yang paling Allah Ta'ala murkai. Maka inilah ayat yang dikatakan tadi, Allah ancam dia dengan memikirkan bahawa bila-bila masa saja Allah boleh hancurkan dia. Bila-bila masa saja. Kita tengok pada ayat yang sebelumnya tadi, ayat 15 tadi, yang mana Allah sebut pada awalnya, maknanya Allah tidaklah bersifat zalim pada manusia itu. Tidak. Allah sebut pada awalnya, huwallazi ja'ala lakum, dialah yang menjadikan bumi bagi kamu. Kan ja'ala lakumul ard, yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, zalula. Allah jadikan bumi ini mudah digunakan. Maknanya kita boleh jalan atas dia, kita boleh makan, boleh minum. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Jalan kita mata-mata ceruk kat rantau mana-mana pun, kemudian makan dari rezeki yang Allah kurniakan, boleh. Maknanya senangnya Allah bagi kita nikmat dan sebagainya. Kemudian Allah sebut wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah jugalah kami semua akan dikembalikan. Maknanya Allah ni dia dah sediakan rezeki pada kita, bagi ketenangan kat bumi ni. Namun di sana juga pada ayat 16 Allah kata, patutkah dalam keadaan Allah bagi nikmat pada rezeki kita, kita masih rasa aman dengan maksiat? Kerana dia yang bagi, dia juga yang boleh mengambilnya balik. Allah ancam bahawa dia boleh menunggang balikkan bumi, menimbus kamu, bergegar bumi dengan serta-merta, dan kadang-kadang tanpa syarat pun. Sekarang ni zaman moden kan Ustaz kan, orang boleh tahu ancaman tsunami. Contohnya baru-baru ni kat mana luar negara kan, tiba-tiba dapat ancaman tsunami. Maka semua penduduk ni diarah berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Tapi tsunami tak ada pun. Baru ancaman orang dah takut dah. Ini benda yang boleh dilihat berdasarkan kajian geografi dan sebagainya. Namun benda ini Allah dah datang serta-merta. Ini kuasa Allah Ta'ala. Tak ada siapa yang boleh menidakkannya. Kan bila kita sebut Allah ini, sebagaimana ayat di atas ini, berada di tempat yang tertinggi, itu maknanya di tempat yang sesuai dengan zatnya, maka dia adalah yang mengawal kita. Mengawal kita maknanya Allah berkuasa ke atas kita. Zat Allah ni luas. Besarnya Allah ni luas. Dan kita ini hamba yang kecil, kerdil saja. Maka kenapa kita boleh rasa aman apabila mengingkari segala arahannya, meninggalkan segala perintahnya? Inilah manusia yang sangat-sangat berdosa besar kan. Inilah yang kita boleh sentuhkan daripada ayat ini. Kalau kita nak cerita syarah lebih tu, dia panjang lagi. Sebab kita ni bukanlah mengaji tafsir untuk dalam bab ni. Kita lebih tadabbur. Tapi nak ambil intipati ayat bahawa manusia ini kena sedar bahawa suatu saat nanti dia kembali pada Allah, sama ada dalam keadaan dia bersedia, lebih-lebih lagi kalau dalam keadaan tidak bersedia. Kematian ini, kalau kita cerita bab kematian ini, Allah sembunyikan 4 perkara daripada kita. Yang pertama, masa kematian. Tak tahu bila. Tak esok, tak lusa, tak lepas ni tengah bercakap ni tiba-tiba mati. Allahu'alam. Allah rahsiakan benda ni. Yang kedua, di mana kita meninggal? Tak tahu. Kan? Mungkin duduk dekat madrasah ni, meninggal. Boleh jadi meninggal kat tempat lain. Benda yang tidak pasti, tak tahu. Yang ketiga, bagaimana cara kita mati? Kita ingat kita sakit, kita mati. Rupanya Allah ambil kita mengejut dalam keadaan kemalangan. Mungkin Allah ambil mengejut dalam keadaan mati mengejut. Sekarang ni, semua kematian ada asbab. Bila tiba-tiba mati mengejut malam ni, mesti ada postmortem, kemudian dikata kematian mengejut. Itu dalam istilah sains dia lah. Kematian mengejut, heart attack dan sebagainya. Dan yang keempat, di mana kita dikebumikan? Tak tahu bumi mana kita kebumi. Maka inilah rahsia Allah SWT kepada kita. Kenapa Allah rahsiakan? Supaya kita ikhlas untuk bersedia berhadapan dengannya. Bukan kerana takut pada ancaman Allah semata-mata kita pun beribadah. Tidak.
tapi kerana kita ikhlas menjadi hamba Allah Ta'ala. Maka kita buat, maknanya di sinilah meningkatkan amal kita. Aku buat ya Allah bukan semata-mata kerana takut ancaman-Mu ya Allah, tapi kerana ikhlas akulah hamba-Mu. Hamba-Mu yang taat kepada perintah-Mu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, minta maaf lah atas kekurangan dari segi terjemahan ataupun dari segi pengisiannya. Apa yang saya sampaikan ini adalah sekadar apa di dalam pengetahuan saya. Sekiranya ada yang terkurang, mohon ampun, minta maaf, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita malam ini, insya-Allah. Saya kembalikan kepada Ustaz Mustafa. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, jazakumullah khair jazak kepada Ustaz Rafi. Dan kita boleh simpulkan secara ringkasnya apa yang Ustaz sebutkan tadi, apa yang Ustaz tadabbur dan sentuh itu tadi, kepada dua perkara. Yang pertama, kita mesti berasa tenang dengan iman, bukan tenang dengan dosa dan maksiat. Itu yang perkara pertama yang kita perlu ingat sepanjang kehidupan kita. Kalau kita rasa tenang, kita kena tengok ini tenang ni kerana iman ke, ataupun tenang ni kerana kita dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa akan menunggu, ataupun kita kata akan bertindak kepada hamba-hambanya, tidak kira dalam keadaan apapun. Oleh itu kita kena sentiasa bersedia menghadapi kematian, ujian, musibah dan sebagainya. Dan inilah antara misi yang besar yang kita nak bawa dalam kita punya program ataupun dalam Jom Mengaji Sebelum Tidur ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan sidang penuntut rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah World Quran Hour, program yang kita cuba untuk menjadikan Quran itu sebagai misi utama, dibaca, difaham dan diamalkan. Dan semua ini kita satukan di bawah program yang begitu banyak, iaitulah kita ada berbagai jenis program di bawah lembah Al-Quran ini. Dan ini juga merupakan sumbangan, dan ini juga merupakan buah fikiran daripada tuan-tuan dan sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila iman itu ada, bila kekuatan iman itu ada, kita akan merasa tenang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz. Sama-sama. Jazakumullah khairan jazak di atas kesudian kita bersama pada malam ini. Dan saya sebenarnya sangat bergembira bersama dengan anak-anak tahfiz kita. Dan mohon kirim salam daripada sidang penonton dan saya sendiri kepada anak-anak tahfiz kita dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada anak-anak tahfiz dan juga Ustaz. InsyaAllah nanti ada masa kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita dan Allah berkati pertemuan kita. InsyaAllah, amin. Saya minta insyaAllah kepada Ustaz untuk memimpin doa ringkas saja insyaAllah Ustaz, supaya kita sama-sama dengan misi yang sama insyaAllah untuk masuk syurga sekeluarga dan untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Silakan Ustaz, insyaAllah ringkas insyaAllah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ampun di atas segala dosa dan khilaf kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa dan khilaf kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa dan khilaf para guru kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa dan khilaf seluruh muslim muslimat, mukminin mukminat sama ada hidup ataupun telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami semua husnul khatimah, jangan kau beri kami su'ul khatimah. Akhirilah kalam kami dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, lindungilah kami semua daripada azab kubur, lindungilah kami semua daripada azab mahsyar, lindungilah kami semua daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, tempatkanlah kami semua ke dalam syurga-Mu yang tertinggi ya Allah, syurga yang didiami oleh para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Walaupun kami sedar ya Allah, kami tak layak bersama mereka ya Allah, kami seumpama debu di kaki mereka ya Allah, tapi sesungguhnya inilah pengharapan kami kepada gedung rahmat-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Amin. Lindungi kita daripada azab kubur, lindungi kita daripada azab bencana, lebih-lebih lagi dilingkupkan bumi dalam keadaan kita masih
masih melakukan dosa dan maksiat. Jadi sekadar itu insya-Allah pertemuan kita saya ucapkan sekali lagi jazakumullah khairul jazak. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan kepada ustaz dan juga para pelajar anak-anak tahfiz. InsyaAllah. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita bertemu lagi dan insya-Allah kita akhiri pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-'Asr insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jadi sekadar itu saja insya-Allah mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah Terima habis. kasih banyak Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz ya. insya-Allah. Insya-Allah jumpa lagi kita mudah-mudahan. Nanti saya WhatsApp Ustaz insya-Allah. Boleh boleh.